Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nurliza binti Jamaluddin, iaitu pensyarah bagi subjek PML 3063 Sintaksis Bahasa Melayu. Kami daripada kumpulan 6 akan membincangkan tentang frasa adjektif dan fungsinya. Sebagai pengenalan, pengertian frasa adjektif. Frasa adjektif ialah frasa yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif sebagai kata intinya. Sebagai contoh, Sarah pandai, budak itu sungguh baik, malam tadi gelap benar, buah mangga itu belum cukup masak lagi. Selain itu, frasa adjektif dalam ayat-ayat di atas mengandungi satu perkataan atau beberapa perkataan yang menduduki konstituen predikat. Di samping itu, terdapat juga beberapa perkataan yang dari segi bentuknya tergolong sebagai kata kerja tetapi boleh membawa makna adjektif. Perkataan tersebut menerima kata penguat di depannya dan objeknya boleh digugurkan. Berdasarkan fungsinya, frasa tersebut ialah frasa adjektif dan bukan lagi frasa kerja. Contohnya, kejayaan adik amat menggembirakan, permintaannya amat menyukarkan, akhlaknya sungguh mengagumkan, kejadian itu sungguh menyedihkan. Kita masuk kepada fungsi frasa adjektif dalam ayat. Yang pertama, predikat. Predikat merupakan satu ayat yang boleh terbina daripada frasa adjektif. Dalam hal ini, frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Sebagai contoh, stadium itu sudah usang. Dalam ayat ini, stadium itu merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam binaan predikat, iaitu sudah usang merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut. Kata bantu tambah kata adjektif. Seterusnya kita masuk kepada poin nombor 2 iaitu frasa adjektif sebagai keterangan. Frasa adjektif berfungsi sebagai unsur keterangan dalam frasa kerja, manakala bagi frasa nama ia berfungsi sebagai penerang. Bagi contoh frasa kerja, ayat A, dia berenang perlahan-lahan menuju ke gelung air. Dalam ayat A, dia berenang merupakan subjek frasa kerja yang diikuti oleh predikat frasa adjektif, iaitu perlahan-lahan menuju ke gelung air sebagai keterangan. Bagi frasa nama, untuk contoh ayat A, Syasha suka pakai baju cantik, iaitu formulanya ialah kata nama tambah keterangan. Cantik, baju cantik itu sebagai keterangan. Bagi ayat C, pintu masuk rumah dihiasi bendera merah dan putih. Kata nama tambah keterangan, iaitu bendera merah dan putih. Seterusnya adalah berfungsi sebagai subjek. Frasa adjektif juga boleh berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Dan dalam konteks ini, frasa adjektif berfungsi sebagai frasa nama. Sebagai contoh, ayat A, gemuk sering dianggap sebagai punca kurang daya tarikan dan dalam ayat di atas, gemuk berfungsi sebagai subjek kerana merupakan inti utama ayat dan menjadi kata nama. Contoh ayat B, gelap yang menguasai menghalang pandangan. Dalam ayat ini, gelap merupakan subjek iaitu inti utama bagi ayat tersebut. Seterusnya, contoh ayat C, yang buruk diterima sebagai sesuatu yang baik dan yang baik. Bagi ayat ini, yang buruk merupakan subjek dalam ayat disebabkan yang buruk merupakan inti bagi ayat tersebut. Saya akan menjelaskan tentang binaan frasa adjektif. Frasa adjektif merupakan frasa yang terdiri daripada satu kata adjektif atau deretan kata yang mengandungi kata adjektif sebagai inti. Terdapat dua jenis binaan frasa adjektif ialah binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan.
Binaan satu perkataan ini terdiri daripada satu kata adjektif yang terdiri dari kata tunggal, kata terbitan atau kata ganda. Terdapat dua jenis frasa adjektif binaan satu perkataan, iaitu terdiri dari satu kata dasar dan terdiri dari perkataan yang menerima imbuhan. Di sini saya sertakan beberapa contoh binaan frasa adjektif satu perkataan yang diperolehi dari data korpus. Pertama, ketika itu pantai Mandahan cantik dan bersih. Frasa adjektif cantik di dalam ayat ini berfungsi sebagai kata tunggal. Kedua, saya tidak pernah terfikir akan diberikan penghargaan setinggi ini. Frasa adjektif setinggi di dalam ayat ini berfungsi sebagai kata terbitan. Dan yang ketiga, kebudak-budakan dan kurang matang mereka jelas kelihatan. Frasa adjektif kebudak-budakan di dalam ayat ini berfungsi sebagai kata ganda. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang binaan frasa adjektif dua perkataan. Binaan ini terdiri daripada dua perkataan, iaitu kata adjektif dengan kata adjektif dan kata adjektif dengan kata nama. Kata adjektif dengan kata adjektif ini menekankan unsur keserasian makna. Contohnya, keseluruhan badan yang letih lesu akan kembali segar. Letih lesu di dalam ayat tersebut merupakan kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna kerana mempunyai maksud yang sama. Makna yang berlawanan. Contohnya, sejak 2001, pelbagai peristiwa pahit manis berlaku di sekeliling kita. Pahit manis di dalam ayat tersebut memberikan maksud yang berlawanan. Perkataan kedua digunakan oleh sebab unsur rima. Contohnya, orang niaga buruk pun kaya raya. Kaya raya merupakan frasa adjektif yang merupakan perkataan keduanya digunakan oleh sebab unsur rima. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang kata adjektif dengan kata nama. Kata adjektif dengan kata nama ini membawa maksud keserupaan. Contohnya, Timong seperti juga sebahagian perawan kampung di Asoka yang berkulit kuning langsat memandangnya dengan galak dan menggoda. Kata adjektif dalam ayat ini merupakan kuning langsat yang membawa maksud keserupaan. Kata adjektif dengan kata nama ini juga membawa maksud kiasan. Contohnya, dia seorang yang ringan tulang, suka menolong kami yang datang dari luar yang belum ada kenderaan dan kadang-kadang bertindak sebagai pemandu pelancong yang tidak rasmi. Adjektif di dalam ayat ini merupakan ringan tulang yang membawa maksud kiasan. Ringan tulang ini memberi kiasan berkait dengan sifat yang rajin, suka menolong orang. Baiklah, binaan frasa adjektif yang membawa maksud kiasan tidak boleh digugurkan. Satu darinya kerana jika digugurkan akan membawa maksud kiasan. Seterusnya kita akan masuk kepada perluasan frasa adjektif. Predikat frasa adjektif dalam ayat tunggal boleh diluaskan dengan penambahan kata penguat, kata bantu dan juga dengan keterangan. Perluasan frasa adjektif boleh berlaku dengan kehadiran kata penguat. Kata adjektif yang menjadi inti boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Terdapat tiga jenis kata penguat, iaitu penguat hadapan, penguat belakang dan juga penguat bebas. Seperti contoh yang diberikan, ayat pertama iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak pernah menjadi Menteri Besar paling muda pada usia 29 tahun. Perkataan paling dalam ayat berfungsi sebagai penguat hadapan. Contoh yang kedua adalah mereka menyanyikan lagu Wow Bulan dengan baik sekali. Perkataan sekali dalam ayat berfungsi sebagai penguat belakang. Contoh yang ketiga adalah besar sungguh cabaran hingga saya pernah merintih. Perkataan sungguh di dalam ayat berfungsi sebagai penguat bebas.
Selain itu, terdapat juga situasi di mana dua kata penguat boleh hadir bersama-sama dengan kata adjektif. Sebagai contohnya, paling teruk sekali guru sastera masuk ke kelas terus menyuruh pelajar membuat tugasan dari muka surat yang telah ditentukan dengan sedikit penerangan. Dalam ayat, terdapat dua kata penguat yang hadir bersama-sama iaitu paling dan juga sekali. Bagi ayat yang kedua, tali pinggang duit merupakan yang paling istimewa sekali pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkataan di dalam ayat juga wujud kata penguat paling dan juga sekali. Bagi ayat yang ketiga, amat selesa sekali melihat keadaan dalam bas itu dengan semua bangsa Yahudi, Kristian dan Islam hidup dalam suasana harmoni. Di dalam ayat, terdapat dua kata penguat yang hadir bersama-sama iaitu amat dan juga sekali. Selanjutnya, perluasan dengan kata bantu. Perluasan dengan kata bantu ini menjadi sebagai inti frasa. Kata adjektif juga boleh didahului oleh kata bantu. Selain itu, dua kata bantu boleh hadir secara serentak sebelum kata adjektif. Contohnya, pertama, kebanyakan pengarang, editor, pencetak dan penerbit buku yang tersimpan di rumah saya tentu sudah lama meninggal dunia. Perkataan sudah menjadi kata bantu bagi kata adjektif lama. Kedua, dalam uji bakat itu, pelakon yang berusia 41 tahun dan masih jelita bukan saja diuji berlakon, malahan kebolehan menyanyi turut terselah. Perkataan masih menjadi kata bantu bagi kata adjektif jelita. Ketiga, pemain yang bakal menjadi sandaran skuad Hobin Jang Hobin musim ini, pemain penyerang Idris Kadir yang masih belum pulih dari kecederaan pinggang. Perkataan masih belum menjadi kata bantu bagi kata adjektif pulih. Selain itu, ada kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas kata penguat. Contohnya, pertama, semua kontraktor terbabit perlu lebih serius dan berdisiplin serta mengendalikan projek mengikut tempoh yang ditetapkan. Perlu lebih serius menjadi kata bantu sebelum kata penguat. Kedua, budak itu sungguh telah pandai. Kata bantu selepas kata penguat. Perluasan kata adjektif yang terakhir ialah perluasan dengan keterangan. Frasa adjektif juga boleh hadir bersama-sama unsur keterangan. Dalam binaan ayat, unsur keterangan berada pada akhir ayat, iaitu selepas kata adjektif. Unsur ini terdiri daripada frasa sendi nama. Contohnya, pertama, negara kita kaya dengan minyak. Kaya merupakan kata adjektif dan dengan minyak merupakan keterangan kepada frasa adjektif. Kedua, saya sering rindu akan tiba. Akan tiba menjadi keterangan kepada kata adjektif rindu. Ketiga, Datuk kerap sakit pada kakinya. Sakit merupakan kata adjektif, manakala pada kakinya menjadi keterangan dalam frasa adjektif. Keempat, badan budak itu kurus bagai lirik. Bagai lirik menjadi keterangan untuk menerangkan kurus. Perlu diketahui bahawa frasa adjektif tidak boleh diperluas dengan frasa nama kecuali frasa sendi nama. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, binaan frasa adjektif berdasarkan kedudukan unsur-unsur adalah seperti binaan di bawah. Walaupun begitu, unsur-unsur tersebut tidak semestinya hadir serentak. Antara unsur-unsurnya ialah kata bantu, kata penguat, kata adjektif, kata penguat dan keterangan. Sebagai contohnya, sungguh cantik. Sungguh yang merupakan kata penguat, cantik merupakan kata adjektif. Contoh yang kedua, belum terlalu lewat. Belum merupakan kata bantu,
terlalu merupakan kata penguat dan lewat merupakan kata adjektif. Contoh yang ketiga, amat gelap gelita sekali. Amat yang merupakan kata penguat, gelap merupakan kata adjektif, gelita merupakan kata adjektif dan sekali merupakan kata penguat. Contoh yang keempat, agak tinggi rendah. Agak merupakan kata penguat, tinggi merupakan kata adjektif, rendah merupakan kata adjektif. Manakala contoh yang akhir sekali, masih terlalu banyak seperti dahulu. Masih yang merupakan kata bantu, terlalu merupakan kata penguat, banyak merupakan kata adjektif dan seperti dahulu merupakan keterangan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Di akhir pengajaran, guru turut menyertakan beberapa soalan mengenai frasa adjektif. Terdapat soalan frasa adjektif yang dibuat di dalam aplikasi Quizy. Oleh itu, pelajar boleh mengakses soalan dengan menekan butang click here pada komputer tersebut untuk mengakses soalan bagi latihan pengukuhan.